Selamat petang semua. Sekarang adalah pukul 3.30, 8 Jun 2020. Nama saya Eng Beng Sian. Boleh panggil saya Beng. Dan video ini dia khas untuk mak saya. Sebab dia baru restart dia punya bisnes dan saya nak semoga dia berjaya. Dan saya bukan MC pada hari ini. Tak ada pengacara majlis, tapi saya adalah seorang penerang OPP iaitu penerang stem cell untuk produk stem cell syarikat kita. Syarikat apa ni? Sekejap ya, saya share screen. Alright, share. Apakah itu Reway? Reway adalah syarikat yang telah melangkah sehingga hari ini selama 12 tahun. Dia sudah melangkah ke banyak negara yang maju daripada Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, sampai sekarang ada pergi Czech Republic dan sedang memasuki bisnes China dan banyak-banyak lagi. Produk ini, apakah istimewanya? Mari saya terangkan sedikit demi sedikit untuk anda semua. Seperti yang anda nampak, hukuman mati tanpa melakukan kesalahan. Kenapa? Ini adalah tajuk yang kita fikir apabila kita nampak laporan daripada Organisasi Kesihatan Dunia ataupun WHO kalau anda tahu. Ini satu organisasi yang sangat terkenal yang kami sekarang masa dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan satu global tengah menerang berperang dengan COVID-19, kita asyik dengar apa ini? Organisasi Kesihatan Dunia, WHO. Dan WHO, dia telah menunjukkan laporan ini pada Mei 2018 tentang apa? 10 pembunuh teratas. Kalau anda lihat di sini, 54% orang telah meninggal dunia akibat penyakit-penyakit di bawah ini sahaja pada tahun 2016. Apakah konsep 54%, iaitu kalau ada 2 orang di sini, saya dengan satu daripada kamu, salah satu orang ataupun awak ataupun saya, satu orang akan kena. Itulah 54%. Begitu bahaya. Di sini kita nampak pertama penyakit jantung, kedua stroke, ketiga Alzheimer. Alzheimer iaitu kita akan mengalami macam nyanyuk sikit apabila kita tua dan ini menjadi satu penyakit. Keempat, kanser paru-paru, penyakit paru-paru kronis. Kanser paru-paru, penyakit paru-paru kronis. Apakah kita terfikir? Iaitu COVID-19. Keenam, infeksi pernafasan. Ketujuh, kanser perut. 8, diabetes. Diabetes banyak orang kena ni. Atuk-atuk ataupun nenek-nenek, seperti saya punya nenek, mereka pun ada risiko yang tinggi untuk menghadapi penyakit tersebut iaitu diabetes. Kerana apa? Mereka akan menghadapi kencing manis. Dengar tak kencing manis sebelum ni? Mestilah pernah kan? Kencing manis ni dia pernah dibagikan kepada 2 kumpulan. Pertama, basah. Kedua, kering. Kencing manis yang basah adalah apa yang kita mungkin pernah pernah nampak. Kalau ada orang, dia punya luka tak akan sembuh dan asyik tak kering, itulah mungkin dihadapi kencing manis basah. Dan lagi-lagi teruk, kalau tangan ataupun kaki, mereka ada luka besar yang dijangkiti kuman dan asyik menjadi besar, apakah yang terjadi? Pada akhirnya, doktor akan kata, potong. Sebab dia nak kamu sihat.
tambah organ lain juga terlibat. Ini penyakit kencing manis basah. Kalau kencing manis kering, apakah itu? Kalau anda tahu, ada seseorang yang kencing manis, dia akan efek dia punya mata, fungsi mata dia. Dia mungkin akan menghadapi penglihatan yang kabur ataupun dia mungkin akan buta. Itulah kencing manis kering. Seterusnya penyakit ginjal dan 10 kanser payudara. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan 10 penyakit yang dikatakan pembunuh teratas ini adalah penuaan penduduk yang kita tahu disebabkan stres, polusi dan diet yang tidak seimbang. Ini semua kita tidak boleh mengelakkan dengan mudah. Dan sekarang, kalau nampak semua penyakit ni, mungkin rasa, saya dah tahu, ni dah lama, penyakit ni semua bukan baru. Tapi, kalau 50 tahun yang lalu, dalam surat khabar, bila abang-abang atau kakak-kakak buka, ada satu tajuk. Siapa-siapa mengalami stroke dan mengakibatkan keluarganya menghadapi masalah kewangan. Rumah porak-peranda. Mungkin akan terjadi dalam surat khabar. Mungkin kita akan lihat, tapi sekarang kita tahu ada stroke, tapi dia tidak lagi muncul dalam surat khabar sebagai satu berita yang kita akan rasa, kenapa? Kenapa ini terjadi? Sebab dulu tidak ada penawarnya. Sekarang masih tidak ada penawarnya. Ubat daripada doktor hanya akan mengawal keadaan penyakit, tapi itu sahaja yang doktor boleh buat. Ini yang kita panggil keterbatasan dalam ilmu kedokteran. Ini memang kita tahu, tapi kita memang tak ada cara lain. Seterusnya, kenapa cakap banyak penyakit tu macam dahsyat sangat? Nasib baik kita ada penemuan terbaru di bidang ilmu kedokteran, iaitu penemuan sel induk, ataupun stem cell. Sel induk adalah stem cell. Dalam kata yang lain lah. Penemuan. Kenapa kata penemuan? Penemuan bermaksud benda ini dia sudah wujud. Hanya kita belum temu. Sekarang kita temu dia. Dia bukan penciptaan. Apakah penciptaan? Seperti pil-pil yang doktor bagi itu, dia cipta oleh manusia. Sebab manusia menggunakan ilmu dalam pelbagai-bagai bidang. Mereka tahu apakah bahan yang kita mahu, kita ekstrak, kita jadikan dia sebagai pil. Itu penciptaan. Okey, macam mana sel induk datang? Daripada satu sperma, satu ovum, satu bapa, satu mak kan? Takkan dua-dua bapa kan? Seterusnya, mereka akan bercantum. Kalau ada berlaku sesuatu lah, mereka akan bercantum. Dan dalam 24 jam, tidak dirosakkan, dia akan menjadi sel yang pertama. Ataupun kita panggil sel itu stem cell, iaitu sel induk. Stem cell ni dia ada dua kemampuan yang ajaib. Pertama, duplikasi. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan sebagainya. Itulah pembahagian sel. Seterusnya dia akan menjadi satu blastosis dalam perut ibu yang boleh kita nampak ada masa scan kan, ada satu bintik hitam. Itu blastosis. Begitu besar saja. Blastosis ni akan terus berkembang dan inilah kemampuan ajaib yang kedua, iaitu stem cell ini dia akan berkembang dan membahagikan kepada stem cell usus kecil, stem cell hati, stem cell kita punya saraf, kita punya jantung, paru-paru, merangkumi kulit, mata, semua bahagian manusia kita. Sehingga 300 berbagai-bagai stem cell. Semua bahagian, semua organ ada stem cell kita. Macam sini ada stem cell kulit dan ada sel kulit. Itulah dia punya konsep.
Akhirnya dalam 9 bulan, barulah kita ada satu baby yang sehat. Sini saya nak berterima kasih kepada semua ibu-ibu yang begitu susah payah mengandung dan melahirkan kita. Terima kasih semua. Okey. Penemuan sel induk. Bagus. Tapi bukan saya yang kata. Ada buktinya daripada berbagai-bagai majalah yang ternama di dunia. Seperti nampak di sini, The Straits Times. The Straits Times daripada Amerika. Ini macam bagus. Okey, apakah yang kata di sini adalah kita boleh nampak stem cell therapy, a revolution in medical science. Maksudnya dalam sains kedokteran, bidang kedokteran, stem cell sudah menjadi satu terapi ataupun cara perawatan yang terkini. Okey, seterusnya adalah macam mana kita boleh dapat terapi stem cell ni? Kalau dia bagus, tapi kita tak dapat ambil, apakah fungsinya? Maka, saya perkenalkan. Sini ada 3. Pertama adalah injeksi placenta daripada Switzerland. Pernah dengar tak kawan-kawan ataupun abang-abang kakak-kakak? Macam tak pernah kan? Ataupun ada tak kawan-kawan di sekeliling anda pergi ke Switzerland untuk buat injeksi ni? Mungkin pun tak ada. Sebab dia terlalu mahal. Berapa mahal saya pun tak tahu macam mana cakap. Saya tak pernah try. Yang kedua adalah memakan waktu. You kena booking lah, fly lah, pergi situ lah, buat satu terapi lah. Dan kita memang sebagai penduduk biasa, susah nak kontak dengan institusi macam ini. Kedua adalah transplantasi sel induk. Stem cell kita boleh transplant. Macam mana? Pertama, dia guna operation. Mestilah mahal. Kedua, dia menyakitkan. Kenapa? Pernah anda dengar tentang transplantasi sum-sum tulang? Daripada tulang belakang situ, sum-sum tulang, dia injek, dia tarik daripada situ. Apa itu? Itulah sel induk. Dalam sum-sum tulang, kita ada sel induk. Itulah transplantasi sel induk ataupun transplantasi sum-sum tulang. Yang tidak boleh menggunakan bius. Tak ada bius. Sangat sakit. Inilah keburukan dia. Ketiga, penyimpanan darah tali pusat. Ini sudah menjadi satu teknik ataupun teknologi yang memang sudah common lah dalam dunia barat ke ataupun sekarang di Singapura ataupun Malaysia. Dalam hospital, doktor akan tanya selepas ibu melahirkan anak, dia akan tanya ibu atau keluarganya, adakah anda mahu menyimpan darah tali pusat tersebut? Kalau sudah simpan, apakah fungsi dia? Kalau baby ni dalam 21 tahun saja, 21 tahun, baby ni ada apa-apa penyakit seperti penyakit serius leukemia ataupun kanser darah. Darah tali pusat ini boleh menyembuhkannya. Itulah keajaibannya. Tapi lepas 21 tahun, dia sudah tidak ada fungsi. So, dia hilang kesempatan kalau abang-abang kakak-kakak sudah tak ada ataupun temis peluang ini. Kedua adalah waktu terbatas, 21 tahun. Dan sebenarnya ada 3 lagi cara tetapi tidak ditunjukkan di sini. Yang keempat adalah kita boleh sentiasa bergembira, sentiasa bersenam, tidak makan apa-apa pil daripada doktor. Yang tidak mungkin kan. Kelima, kita boleh menyimpan darah, bukan darah. Dia darah tu ada sel induk. Menyimpan sel induk daripada dewasa, iaitu kita sendiri. Kita memang ada sel induk. Semua orang ada sel induk. Tapi dia punya bioaktif, maksudnya dia berapa sehat, kita tak tahu. Dia punya fungsi macam kita makan kita sendiri punya sel, itu saja. Ataupun you simpan untuk sekarang,
you guna masa you dewasa ataupun lebih tua sikit lagi. Macam itu. Maka, adakah cara yang lebih mudah, efektif dan harganya berpatutan? Ada. Dengan adanya teknik kapsul, iaitu kapsul dengan teknologi moden. Ini saya rasa saya kena adakan satu tepukan besar kepada syarikat kita. Kerana kapsul teknologi moden ini hanya Riway yang guna. Pertama, teknologi pembekuan kering. Dia seolah-olah satu peti sejuk yang besar. Sel hidup dapat diawetkan dan menjaga bioaktifnya selama 3 sampai 4 tahun. Maksudnya sel itu masih hidup. Kalau sel sudah mati, apa gunanya kita nak makan? Kedua, teknologi pengisian nitrogen. Nitrogen ni, dia dalam udara kita sendiri. Sini, semua ada. Banyak. Dan nitrogen ni, kenapa nak inject? Sebab dia tak nak ada oksigen dalam semua kapsul itu. Kalau ada oksigen, apa terjadi? Pertama, akan ada kuman. Kuman akan bernafas, mereka akan membiak. Kedua, kalau ada oksigen, sel-sel induk ini, mereka akan teroksida seperti apel. Menjadi warna perang. Itulah konsep dia. Maka teknologi pengisian nitrogen ini, dia mencegah oksidasi yang dapat merosakkan sel hidup plasenta. Ketiga, teknologi lapisan enterik. Dalam perut kita adalah satu jus. Jus apa tu? Jus gastrik. Jus gastrik ni dia memang bagus. Dia menghancurkan apa-apa makanan yang kita makan. Tapi sekarang kita nak makan kapsul stem cell, iaitu sel hidup. Kalau sel hidup, masukkan dalam perut, kena jus gastrik, jadi apa? Jadi sel mati. Kita nak ke? Kita tak nak. Maka teknologi ini, dia membolehkan kapsul ini sampai ke perut tapi tidak dicernakan oleh jus gastrik. Tidak dicernakan. Macam mana kita makan, nanti dia keluar lagi ke? Tak. Selepas itu, dia sampai usus. Usus kecil, dia bersifat alkali. Apa itu alkali? Dia macam benda-benda pahit. Okay? Dalam perut, dia bersifat asid. Dalam usus bersifat alkali. Alkali pahit. Okay? Kenalah jus daripada usus tu beralkali, dia punya lapisan barulah akan hancur ataupun tercerna. Kenapa? Barulah usus kecil terus menyerap semua nutrien daripada kapsul itu, termasuklah stem cell, dan mencapai 3 kali ganda dia punya fungsi. Semua khasiat tu. Inilah bagus dia. Okey, keempat, teknologi emulsifikasi. Dia menjadikan molekul-molekul senang dilalukan dalam sistem peredaran darah kita. Dia punya fungsi, saya buat satu analogi, iaitu you makan pil dengan pergi injek oleh doktor, mana satu lebih cepat dia punya fungsi? Injeksi kan? Itulah dia punya fungsi. Dia jadikan dia lebih kecil, lebih senang seperti fungsi injek. Kelima, teknologi biosoft gel. Dia menjadikan molekul yang besar menjadi kecil, lebih kurang, lebih senang. Lebih senang dicernakan. Inilah dia petir plasenta yang 6th edition. Maksudnya sudah sampai ke edisi ke-6. Dia adalah, nampak ini, recognized by JAKIM. Dia ada satu sijil halal daripada New Zealand. Dan sijil itu telah dan memang pun di-recognize oleh JAKIM. Sijil itu di-recognize oleh JAKIM, maka benda ini halal. Okey, seterusnya saya ada satu video sebab dah lama dengar saya cakap kan. Okey, mari kita tengok. Teknologi pengeringan beku yang digunakan Riway menyebabkan sel-sel hidup untuk menjaga usia bioaktivitasnya dari 3 hingga 4 tahun.
Teknologi pelapisan enterik mencegah kapsul dari kerusakan oleh asam lambung, sehingga komponen nutrisinya dapat tercerna dalam usus halus dan memperoleh penyerapan 3 kali lipat. Teknologi pengisian nitrogen juga berfungsi menjaga sel-sel hidup tetap aktif tanpa adanya oksigen. Sementara teknologi emulsifikasi menyebabkan molekul yang lebih besar untuk diserap melalui siklus garam empedu. Kombinasi menakjubkan dari teknologi tinggi dan sel-sel hidup ini menjaga agar aktivitas plasenta dapat mencapai efek maksimalnya. Purtier yang melambangkan kemurnian rusa berasal dari negeri yang bersih dan bebas polusi, Selandia Baru. Penelitian juga menunjukkan bahwa plasenta rusa paling menyerupai plasenta manusia, baik secara kimiawi maupun pengaruh-pengaruh fisik. Itu juga terbukti tak menimbulkan reaksi alergi. Plasenta rusa adalah alasan utama mengapa Purtier memilih menggunakannya sebagai bahan utama. Plasenta rusa diperoleh melalui kelahiran alami seekor anak rusa dan tidak membunuh rusa tersebut dalam prosesnya. Untuk memastikan bahwa tidak ditemukan adanya kandungan zat kimia, Riwe dengan seksama menjaga setiap tahap dalam proses produksi, yang mana memperoleh pengakuan keamanan dan efektivitas dari Purtier Placenta, demi menyediakan sebuah formulasi yang menyeluruh dan lengkap. Riwe telah secara aktif terlibat dalam meraih penghargaan dalam penelitian dan pengembangan yang inovatif. Okey, itu saja video daripada saya, daripada kami. Okey, seterusnya kita nak tengok dalam kapsul itu apa yang kita ada. Formulasi unik dan terintegrasi. Yang pertama, memanglah kita produk sel stem cell kan. Kita ada sel hidup plasenta daripada rusa. Kenapa rusa? Bukan kambing, bukan lembu, bukan ayam. Kenapa? Sebab rusa ini dia memang satu haiwan yang special. Kebanyakan rusa ini mereka hidup di mana? Hidup di luar negara kan, seperti New Zealand, iaitu satu negara yang bebas polusi dan negara yang memang bersih. Rusa ini dianggap sebagai haiwan special kerana rusa akan tengok apakah jenis rumput itu, barulah dia makan. Dia akan pilih rumput yang baik, rumput yang kering, rumput yang bersih, baru dia makan. Maka kita boleh tengok dalam rusa ini ada lagi dia punya tanduk kan. Tanduk, kalau rusa tanduk, dia punya tanduk sudah potong, dia boleh sembuh balik, dia boleh tumbuh balik. Kalau haiwan lain, dia tidak boleh. Maka kita nampak dia ada potensi di sini. Dan sel hidup plasenta rusa, kita telah meningkatkan konsentrasi dia sebanyak sebagai 100:1. Dulu 50:1, maka dia ditingkatkan konsentrasi. Kedua, kita ada nucleoclavum. Ini adalah trademark. Nampak sini, trademark. Ini adalah trademark untuk syarikat kita. Syarikat kita, dia telah mewujudkan satu tim saintifik dan mereka pergi kaji. Ada satu bahan dalam ini, strawberry putih daripada Pulau Awaji, Jepun. Okey, dia punya fungsi apa? Dia boleh anti-inflammatory. Okey, apa itu? Ataupun anti-radang. Radang tahu kan? Dalam bahagian sendi ataupun bahagian dalaman lah. Kalau ada radang, dia akan membawa kepada satu efek, iaitu radang ini dia menjadi satu keadaan sebelum kita menghadapi kanser. Maka anti radang, anti kanser. Ketiga, fucoidan. Fucoidan adalah rumpai perang. Rumpai perang, tak pernah dengar. Dulu ada rumpai biru lah, rumpai hijau lah. Ini rumpai perang. Rumpai perang dia telah di-recognize oleh Jepun situ. Ada satu syarikat yang memang pergi mengkaji pasal kanser manusia dan sudah boleh membuktikan selepas badan manusia makan fucoidan ataupun rumpai perang ini, sel kanser akan terus
secara automatik mati dalam 24 jam. Ini dia punya fungsi. Keempat adalah apple polyphenol. Apple polyphenol adalah satu khasiat dalam apple, dan apple polyphenol dalam satu kapsul petir ini dia bersamaan dengan apple polyphenol dalam 100 biji apple. Betapa banyak. Seterusnya ada dendrobium. Ini herba Cina yang ranking dia sampai number 1. Pernah dengar ginseng kan? Ginseng dia baru nombor ketiga ke tempat macam tu. Dendrobium nombor pertama. Lepas tu kita ada marine collagen lah, evening primrose oil lah, squalene, avocado oil, borage oil, aloe vera dan lycopene. Okay. Semua ini bukan ada pil-pil yang berbeza, tapi semua bahan ini dalam satu pil petir. Suplemen mencegah, memulihkan, menurunkan tiga tinggi. Okey, marilah kita tengok. Mengapa kita perlukan suplemen kesihatan? Pertama, suplemen. Sebab badan kita, masa kita makan, kita exercise, mungkin ada lagi zat-zat makanan yang kita perlu. Maka kita perlukan suplemen. Kedua, mencegah. Mencegah lebih baik daripada merawati. Maka, apa yang kita makan ini, sebenarnya dia mencegah kita daripada menghadapi beberapa penyakit. Satu konsep yang memang senang iaitu, sekarang zaman apa? Zaman teknologi. Dan sekarang kita menghadapi apa? Kita menghadapi serangan daripada virus, iaitu COVID-19. Tapi, apa yang kita boleh mencegah adalah, selain daripada washing your hand, memakai penutup mulut, kita boleh memikirkan cara untuk meningkatkan imunisasi ataupun sistem keimunan badan kita. Maka kita boleh serang virus tersebut apabila mereka datang kepada kita. Ketiga adalah memulihkan. Keempat, menurunkan tiga tinggi. Tiga tinggi, pertama, tekanan darah tinggi. Kedua, gula tinggi. Ketiga, kolesterol tinggi. Ini semua orang nak kan? Kelima, detoksifikasi. 6, melindungi. 7, memperbagi. Dan ini, meregenerasi. Meregenerasi. Suplemen lain pernah dengar tak meregenerasi ni? Mungkin tidak, mungkin ada. Tapi saya boleh kata, Standard Petir ini adalah satu produk untuk memenuhi semua keperluan suplemen kesihatan anda, dan meregenerasi adalah memang serius ada. Kalau ada peluang, kami akan terus tengok kepada testimoni. Inilah sertifikat ataupun sijil-sijil yang standard, mutu yang halal. Okey. Tengok dulu sijil yang terakhir ini, iaitu sijil halal dari Yayasan Islam International Selandia Baru ataupun New Zealand. Okey. Maka kalian boleh pergi tengok sijil ini, dia telah di-recognize ataupun memang recognize lah oleh JAKIM. Maka produk kita halal. Yang tengok balik, sijil dijual bebas international. Kita boleh jual produk ini dengan adanya sijil ini pergi ke mana-mana negara. Kecuali beberapa negara. Kedua adalah sijil GMP CPPP New Zealand untuk fasilitas utama dan penelitian tanaman. Keempat, ini adalah sijil keselamatan makanan New Zealand. Makanan, bukankah ini satu produk? Tapi, selepas dikaji, dia punya kandungan seperti dalam makanan saja. Dia bukan satu produk yang kita kata apa, kita makan, tapi dia ada 70% ada bahan kimia macam tu. Tak ada. Dia memang semua bahan semula jadi, dan dia memang diiktiraf sebagai makanan. Diiktiraf. Kata ni saya kasih. Seterusnya adalah sijil uji keselamatan dari Rumah Sakit Umum Singapura. Okey, Singapura ni satu negara yang memang ketat daripada segi undang-undang dia, daripada segi dia punya keselamatan. Maka, kita bolehlah kata lega sikit kalau sijil ni daripada Singapura, sebab rumah sakit ataupun hospital Singapura, mereka mengeluarkan sijil ini dan ada satu syarat.
kalau produk ini dia telah dimakan oleh apa-apa ataupun siapa-siapa sahaja dan satu daripada mereka, satu cukup. Satu daripada mereka pergi dakwa kata produk ini apa-apa dan badan saya selepas makan menjadi teruk ataupun sebagainya. Kedua-dua sejauh ini dia akan ditarik balik. Tapi sekarang dia tidak dan sudah 12 tahun. Sudah berjuta-juta orang mengambil produk ini. Maka sudah nampak saja rasanya boleh ada keyakinan terhadap produk ini. Dan produk ini saya sharing sampai sini sahaja. Harap-harap sharing ini dapat membantu anda. Kalau ada apa-apa masa tersilap kata ataupun ada apa kekurangan semasa saya bercakap, saya meminta maaf. Dan terima kasih sebab akan dengar kepada saya. OPP tadi atau penerangan tadi, dia punya slide adalah dalam bahasa Indonesia kerana Indonesia dia adalah satu negara yang telah business railway dia masuk kepada Indonesia dan telah berkembang dengan maju. Lebih maju daripada di masyarakat Melayu di Malaysia. Maka syarikat sampai sekarang baru ada versi bahasa Indonesia. Harap-harap nanti bila OPP bahasa Melayu ini lebih berkembang, masyarakat Melayu di Malaysia menjalankan bisnes railway dengan lebih maju, maka kita ada versi Malaysia. Terima kasih. Mak, semoga berjaya.